Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik dan izin daripadanya, kita dapat bersama lagi pada malam ini untuk kita membaca dan juga meneliti kitab Hasyiah Syekh Abdullah Asy-Syarqawi ala Al-Hudhudi rahimahumallahu taala. Jadi perbincangan dan bacaan kita semalam kita berhenti pada kata muhasyi qauluhu fil aqli. Kita sambung tengok pada matan itu, masih dalam perbincangan tentang wajib al-aqli, wajib akal. Kata syarih rahimahullah, fal wajibu ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Yang wajib itu ialah perkara yang tidak dapat ditasawur pada akal ketiadaannya. Ai la yudraku fil aqli adamuh, yang tidak dapat digerti pada akal, tidak diterima pada akal ketiadaannya. Wa dzalika imma darurah ila akhirih. Kita sambung pada kata muhasyi rahimahullahu taala. Qauluhu fil aqli, kata syarih fil aqli. Wajib itu sesuatu yang tidak tasawur pada akal. Qauluhu fil aqli itu muta'alliqun. Dia haraf jar, fi dia bertakluk pada mana? Pada amil dia. Mana amil dia? Fi'il yutasawwaru itu. Yutasawwaru atau yatasawwaru, maka fil aqli, yatasawwaru fil aqli atau yutasawwaru fil aqli. Dia bertakluk dengan fi'il yatasawwaru ataupun yutasawwaru. Maka dipaham daripada ibarat tersebut, daripada kalam syarih tersebut, wa fihi annal wajiba wajibun fi nafsihi. Dipaham daripada itu bahawa sesungguhnya perkara wajib itu, dia itu wajib fi nafsihi. Hukum dia itu wajib pada dirinya dah. Sesuatu yang wajib, dia itu bersifat dengan wajib itu fi nafsihi, pada dirinya, bukan kerana yang lain. Wujidal aqlu aqilin, wujida aqlu aqilin aw lam yujad. Sama ada akal orang yang berakal atau tidak ada. Jadi sesuatu yang kita kata perkara wajib pada ditasawur ke tak boleh tasawur pada akal ketiadaan tu, benda yang wajib itu dia wajib pada diri dia sendiri dah. Sama ada akal orang berakal ada atau tak kira. Taklah makna kena ada akal dulu barulah kita hukumkan perkara wajib tu tak boleh nak terima akal ketiadaannya, tak. Jadi daripada takrif itu jelas bahawa perkara wajib itu wajibun fi nafsihi wujida aqlu aqilin aw lam yujad. Sama ada akal orang yang berakal atau tak ada.
Tak kira tak ada manusia sekalipun, tak ada akal sekalipun, perkara wajib tetap hukumnya wajib. Maka andai kata Tuhan tak jadi alam ni, Tuhan tak jadi manusia ni untuk berfikir tentang kewujudan Allah dan sifat-sifat wajib bagi Allah, Allah tetap ada dan bersifat dengan segala sifat wajib. Sama ada manusia akal ni atau tak ada, tak kira. Nampak tak? Sebab dia wajibun fi nafsihi. Okey. Maka kata muhasyi kita, falau huzifa dhalika taqyidu, kalau dihazafkan qaid itu. Qaid mana? Fil aqli tu. Kalau kita hazafkan qaid fi aqli itu, wa quri'a, dan dibaca fi'il itu yatasawwaru, dibaca dengan yatasawwaru mabniyan, dia hal keadaan dia menjadi mabni lil fa'ili, mabni lil ma'lum. Kita baca yatasawwaru dengan makna apa bila yatasawwaru? Bi makna yumkinu, amkana yumkinu, dengan makna tak mungkin ketiadaan dia. Jadi yatasawwaru dengan makna yumkinu, maka fayakunu adamuhu, jadilah adamuhu tu ma la yatasawwaru fil aqli, adamuhu tu jadi fa'ilan, menjadi fa'il. Bila begitu, falau lau syartiyah kan, jawabnya lan dafa'a, ni jawab lau, nescaya akan tertolaklah, lan dafa'a anhu li'tiradul madhkuru, maka tertolaklah daripada musannif itu, daripada kalam musannif itu, i'tirad yang tersebut. Nampak? I'tirad mana? I'tirad mana? Apa nama ni? Perlu kepada akal ke? Nampak tak? Adakah perlu kepada akal? Dan i'tirad yang datang sebelum ni, idrak, yutasawwaru dengan mana idrak dan semuanya, maka tak perlu dah kita menjawab kepada i'tirad tersebut, kerana i'tirad tersebut tak laku dah. Telah tertolak dengan sendirinya kalau kita bacakan fi'il itu dengan yatasawwaru mabni lil ma'lum. Okey. Sebab gitu dia akan jadi makna tidak mungkin. Tidak mungkin. Kan sebelum ni kalau kita baca yutasawwaru, kalau kita maksud yutasawwaru tu makna yudrik, nampak? Tasawur dengan makna tasawur pada mantik lah. Maka ada i'tirad pula kata al-aqlu fa innal aqla yatasawwaru al-muhal. Akal ni dia boleh gambar dan dia boleh khayalkan benda mustahil. Tu banyak i'tirad lah. Kalau di atas bacaan yutasawwaru mabni lil majhul tu ada i'tirad yang banyak. Habis. Dan wastaghna, maka terkaya, bila kita buat gitu tu, an takallufat, daripada takallufat, bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh ataupun melampau-lampau yang telah terdahulu. Takallufat as-sabiqah ni, takalluf ni makna-makna perkara-perkara yang takalluf, yang buat makna kita sungguh bahasa Terengganu sebut nebeng. Kan kita takalluf, kita takdirkan begini, kita iktibarkan dia jadi majas, ataupun kita anggapkan dia itu min mushtarak lafzi, itu takalluf belaka tu, kena takwil yang banyak. Maka wastaghna anit takallufati, maka terkayalah dia, tak berhajat kepada takallufat as-sabiqah, takalluf yang lebih perkara yang sungguh-sungguh atau lebih-lebih yang telah tersebut dahulu. Tak perlu lebih-lebih lah kita nak takwil. Sebab bila kita baca dengan yatasawwaru, jadi jelas belaka. Tak perlu dah pada takwilan. Dan lagi, apa lagi kalau yang tarjihnya kita baca yatasawwaru ni, wa wafaqal qaulal maqasidi wal mawaqif, dan akan berketepatanlah dengan qaul maqasid dan juga qaul mawaqif. Perkataan maqasid, maqasid apa? Nampak tak? Kalau kita kata maqasid syar'iyah pula, perkataan maqasid syar'iyah. Sedap juga goreng tu. Bertepatan dengan maqasid syar'iyah. Bukan. Maqasid di sini ialah nama kitab
iaitu maka bertepatanlah dia dengan perkataan al-maqasid ay sahibil maqasidi, iaitu Sa'duddin Taftazani. Maqasid ni syarah maqasid bagi Imam Taftazani lah. Imam syarah maqasid bagi Imam Taftazani. Mawaqif al-Iji, Adududdin al-Iji. Itu mawaqif nama kitab belaka. Bukan maqasid, itu maqasid syariah. Bukan mawaqif itu maknanya satu step ketetapan. Mawaqif tu nama kitab. Maqasid dan juga mawaqif. Syarah maqasid bagi Taftazani dan juga mawaqif ni bagi Imam Al-Iji. Ini kitab-kitab kita kata kitab-kitab yang panjang lah di antara kitab-kitab mutawwalat dalam ilmu kalam. Maqasid dan juga mawaqif ni. Ini kitab mutawwalat. Yang mana kalau yang mahir betul lah, yang dah ada alat dan juga kemampuan, dah melalui ilmu akidah ni secara mantap, bolehlah maknanya nak cuba dia mengarung dan kembali dan melihat kepada apa yang ditulis oleh Imam Taftazani dan juga mawaqif. Dalam kitab Imam Iji, dalam maqasid dan juga mawaqif Imam Al-Iji. Perbahasannya sebab perbahasannya memang perbahasan yang sangat panjang lah. Satu-satu tu dibahas daripada pelbagai khilaf yang berlaku. Okey. Kalau tak percaya, baca lah. Kenapa tak? Terang baca lah. Kalau ada pun ada saja kita ada saja kita kalau baca tu pening dulu sebelum faham. Nampak tak? Okey. Jadi bila kita tafsirkan yatasawwaru atau kita bacakan yatasawwaru tu mabni lil ma'lum, maka itu bertepatan dengan pandangan dalam kitab maqasid dan juga mawaqif. Apa dia kata dia? Qaul maqasid wa wafaqa qaulal maqasidi wal mawaqifi. Ditakrifkan al-wajibu ma yamtani'u. Dia guna istilah atau takrif ma yamtani'u ataupun ma la yumkinu. Perkara yang tidak mungkin, perkara yang terhalang adamuhu oleh ketiadaannya. Ketiadaan itu tak mungkin. Tak ada dia tu tak mungkin. Tak ada dia tu terhalang. Tak akan berlaku. Nampak tak? Jadi dia menggunakan ta'bir yamtani'u dan la yumkinu. Jadi kalau kita di sini kita fahamkan makna dengan yatasawwaru dengan makna yumkinu, baca dengan mabni lil ma'lum, maka sama. Falam yadhkura, dan mereka berdua lam yadhkura. Siapa dia? Sahibul mawaqifi wal maqasidi. Sahib mawaqif dan maqasid ni, dia tidak sebut lafaz tasawwur. Dia tak guna bila mentakrifkan perkara wajib akal tu, dia tidak guna lafaz tasawwur. Wala qayyadahu, dan mereka berdua tidak mengkaitkan hukum wajib akal itu bil aqli, dengan akal. Mereka tak kait ma la yutasawwaru fil aqli, tak kait pun, tak letak kait fil aqli. Okey, habis. Selesai situ. Thumma dhamiru, kemudian dhamir pada qaulihi adamuhu tu, ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Adamuhu tu dhamir tu aidun ala ma, dia kembali kepada ma. Ma la yutasawwaru ataupun yatasawwaru fil aqli adamuhu. Ketiadaannya, mana? Ma. Barang. Okay. Jadi dia kembali kepada ma bi'tibaril afrad, dengan kita iktibarkan afrad dia. Afrad barang tu. Diri barang. Satu-satu barang itu. La al-mafhum. La mafhumil kulli. Ay la bi'tibaril mafhumil kulli. Bukan kita iktibarkan ma tu mafhum kulli bagi al-wajib itu. Ay ma la apa mafhum kulli dia? Ay ma la yutasawwaru al-aqlu yatasawwaru. Baca. Kita baca
Situlah ma la yatasawwaru. Ma la yatasawwarul aqlu adama afradihi. Perkara yang tidak menggambarkan oleh akal akan ketiadaan afrodnya. Okay. Jadi ini apa ni? Ini tafsir bagi ma bi'tibari al-afrad. Ma bi'tibari al-afrad. Ma bi'tibari al-afrad. Bukan ini kembali pada mafhum kulli ya, silap tadi. Jadi ini mentafsirkan kepada ma bi'tibari al-afrad. Okey. Jadi dia kata dhamir pada adamuhu itu kembali kepada ma. Ma pada mula-mula ta'rif. Al-wajibu ma la yutasawwaru. Barang yang tidak tasawur pada akal oleh tiadanya barang. Jadi nya barang tu kembali kepada afrad. Benda yang wujud khariji bagi sesuatu tu. Jadi al-wajib sebagai mafhum kulli dia benda yang zihni. Bagi benda mafhum kulli ni benda yang ada yang kita faham dalam zihin kita. Maka masadak dia itu merujuk kepada afrad yang ada pada kharij. Afrad yang ada pada kharij ni maksud dhamir hu tu kembali pada itulah. Jadi perkara yang tidak dapat tasawur oleh akal ketiadaannya. Tak boleh tasawur pada akal tak ketiadaannya barang. Jadi barang yang ada pada luar tu tak boleh nak gambar ada. Tak boleh nak gambar tak ada. Tak boleh nak bayangkan dia tidak ada. Maka itu benda wajib. Jadi dia kata adamuhu dhamir itu a'idun alama bi'tibaril afrad. Dengan diiktibarkan afrad bagi ma itu. Diiktibarkan afrad diri ataupun wujud khariji bagi ma itu. Bukan mafhum kulli yang ada pada zihin. Jadi apa makna dia? Ai ma la yutasawwarul aqlu adama afradihi. Perkara yang tak boleh menggambar oleh akal ketiadaan afrodnya. Afrod bagi wajib itu. Nampak? Jadi, wajib itu pada mafhum zihni, mafhum kulli, dia benda yang kita faham. Sifat dia bergiang-giang. Pada kharijnya, pada luarannya, pada kharij, ada benda yang ada wajib. Tuhan, sifat dia, giang, kudrat, iradat Tuhan dan seumpamanya. Tu afrod dia. Jadi benda itu yang kita tak boleh nak tasawur, tak ada. Tuhan, tak boleh nak tasawur, tak ada. Kudrat, tak boleh nak tasawur, tak ada. Contoh kal kudrati. Seperti kudrat itu afrad bagi wajib itu. Jadi kudrat itu yang kita tak boleh nak tasawur, tak ada. Sebab apa? Sebab dia wajib. Wal iradati, dan iradat itu yang kita tak boleh nak tasawur, tak ada. Boleh? Jelas Tuhan tu sendiri, zat Tuhan. Zat Tuhan itu yang kita tak boleh nak tasawur, tak ada. Itu makna dia kembali pada afrad tu. Ai apa maksud tak boleh nak tasawur oleh akal ketiadaannya? Ai la yasduku binafyiha, tidak membenarkan dia. Tidak benar dengan menafikannya, ataupun la yusaddiqu binafyiha, ai la yusaddiqul aqlu. Lerak baca. La yusaddiqu binafyiha, tidak membenarkan oleh akal dengan ketiadaannya, dengan ternafinya afrad tadi. Akal tak boleh nak membenarkan bahawa benda tak ada benda itu betul. Tak boleh nak terima. Okey. Boleh. Okey. Amal wajibul kulli, adapun wajib al-kulli. Wajib al-kulli. Ini muqabil bagi afrad tadi. Afrad itu ialah wajib dari segi afrad dia, iaitu masadak yang ada fil kharij. Adapun al-wajibul kulli, wajib dari segi dia mafhum yang kulli, ai mafhumul wajib. Kulli itu apa maksud? Mafhumul wajib. Jadi al-wajib itu lafaz. Lafaz dia ada makna. Makna dan dia ada mafhum dia. Mafhum itu yang kita faham pada zihin kita. Dan ada realiti bagi wajib itu. Realiti itu kita panggil afrad ataupun masadaqat. Masadak bagi wajib tersebut. Okey. Ini semua istilah mantik. Istilah mantik.
Okey. Jadi adapun al-wajibul kulli ai mafhumul wajib, mafhum wajib itu falaisa biwajib, itu tidak wajib. ah, mafhum wajib itu tak wajib. Ha. Itu tidak mesti ada. Faham benda yang wajib itu tidak wajib. Faham tak? Kefahaman wajib itu bukan benda yang wajib. Li'annahu taratan yujadu fi dhihni. Kerana kadang-kadang mafhum tersebut ada pada zihin. Yujad fi dhihni. Wa taratan la yujad. Kadang-kadang tak ada. Oh, macam mana tak ada? Ada orang tak boleh nak terima wajib. Tak? Maknanya perkara wajib Tuhan tidak bertempat. Wajib Tuhan tidak bertempat, dia nak terima. Jadi benda tu tak boleh nak tasawur. Dia tak boleh nak tasawur pada akal. Wajib Tuhan tidak bertempat. Jadi sebab tu dia kata ammal wajibul kulli ay mafhumul wajib falaysa biwajib. Itu tidak wajib. Kenapa? Li'annahu taratan yujadu fi dhihni. Kerana dia kadang-kadang ada pada zihin, ada pada akalan kita. Wa taratan la yujad. Kadang-kadang tak ada. Kalau orang tak boleh nak faham perkara ataupun sebahagian daripada benda wajib, maka dia tidak ada mafhum wajib berkaitan perkara itu. Macam mana kita kata dia wajib? Jadi sebab itu wajib yang dimaksudkan di sini ialah afrad wajib tersebut. Yang kembali adamuhu tu kembali kepada dia tu lah. Okay, boleh. Faham tak ni? Kalau kita buat secara face to face ni mudah. Kalau tak faham kita boleh ulang. Nampak tak? Okey. Wa baqiya, tinggal lagi annahu yaridu ala ta'rifi al-madhkuri anna as-sifati salbiyata wajibatun ma'a annahu yutasawwaru fil aqli adamuha. Tinggal lagi irad di atas ta'rif yang tersebut bahawa sifat-sifat salbiyah itu dia wajib. Hukum dia itu yang ia wajib. Ma'a annahu yutasawwaru fil aqli adamuha. Walhal kita boleh tasawurkan pada akal ketiadaan sifat-sifat salbiyah. Sifat salbiyah. Nampak tak? Sifat salbiyah kita apa nama ni? Ni ambil contoh ni. Irad lain pula ni. Irad lain. Dia kata sifat salbiyah. Tidakkah kita tasawur ketiadaannya? Ketiadaan mafhum salbiyah itulah. Nampak tak? Ketiadaan apa nama ni? Tiada yang pada dalam mafhum sifat salbiyah tu. Tidakkah kita tasawurnya? Okey. Isunya sifat salbiyah wajib ke tidak? Sifat salbiyah wajib. Qidam, baqa', mukhalafah dan semua itu wajib. Tapi tidakkah sifat salbiyah itu dia tu adam? Mafhumnya adamu. Mafhumnya adami. Dah tu kita tasawur adam. Nampak tak dia punya iskal ataupun irad dia tu? Sifat salbiyah hukumnya wajib. Okey. Kita takrifkan wajib perkara yang tak boleh tasawur pada akal oleh ketiadaannya. Tak boleh nak tasawur tak ada. Adam. Okey. Sekarang ni tidakkah sifat salbiyah itu mafhumnya adami? Tu kita boleh tasawur pada akal adam. Boleh faham tak? Kalau faham komen lah. Kalau tak faham pun komen pun tak apa. Faham pun komen, tak faham pun komen. Kata okey. Ni menarik ni. Dia kata ma'a annahu yutasawwaru fil aqli adamuha. Ditasawur pada akal ketiadaannya. Kenapa? Idzil aqlu yatasawwaru. Kerana akal yatasawwaru. Akal boleh mentasawurkan, boleh membayangkan, menggambarkan, boleh mikir. Kita bahasa sedap sikit atau bahasa yang biasa Tok Guru guna, boleh reti. Akal boleh reti annal qidama ibaratun an adamil awwaliyah. Qidam itu ibarat daripada tiada awal. An adam. Nampak tu kita tasawur adam. Apa erti qidam? Qidam tu ketiadaan
awal. Adamil awwaliyah. Tidakkah kita tasawur Adam? Wa anal baqa'a ibaratun an adamil akhiriyati. Dan baqa' itu ibarat daripada ketiadaan akhir. Tidakkah kita tasawur Adam? Tadi kata ada wajib, perkara wajib itu perkara yang tak boleh tasawur pada akal ketiadaannya, Adamnya. Sifat salbiah wajib tak? Wajib. Tapi kenapa kita boleh tasawur Adam itu? Itu irad dia. Nampak tak? Okay. Wa kadzal baqiyatu, demikianlah juga baki-baki sifat lain. Sifat salbiah mafhumuhu salbu ataupun adamu ma la yaliku billahi ta'ala, menafikan perkara tak layak dengan Tuhan kan. Jadi itu tasawur Adam tu. Okay. Falam tadkhul fit ta'rifil madhkur, maka tidak termasuk sifat salbiah dalam takrif yang tersebut. Fayakunu, maka jadilah takrif itu ghaira jami'in, tidak jami', tidak menghimpunkan bagi segala afradnya, sebab salbiah keluar. Takrif tidak jami', itu dia punya irad. Wa baqiya annahu yaridu. Nampak apa jawapan dia? Jadi iskal dan irad itu ada jawapan dia. Wa ujiba, dan dijawab bi annahu laisal muradu ma la yutasawwaru adamuhu, bahawa bukan maksudnya perkara yang tidak boleh ditasawur ketiadaannya. Ai kaunuhu, murad itu laisal murad ma la yutasawwaru adamuhu ai kaunahu amran adamiyan. Bukan maksud ma la yutasawwaru itu kaunahu amran adamiyan, bahawa ia itu perkara adamiyan. Amran adamiyan. Ni alih ni macam lebih ni kan. Patutnya adamiyan kan. Bahawa bukan maksud tak boleh tasawur Adam itu bahawa perkara itu amran adamiyan. Balil murad, tapi maksud daripada ma la yutasawwaru adamuhu itu, balil murad ma la yutasawwaru nafyuhu, perkara yang kita tak boleh nak tasawur ternafi dia. Tak boleh nak tasawur ternafinya. Jadi nafyuhu ni pun dengan maksud intifa' lah. Nafyu dengan maksud intifa'. Itu biasalah tu, kadang-kadang tak payah terjemuh pun tak apa tak. Nampak? Kadang-kadang ni nak teliti pun. Nafyu dengan mana intifa'. Perkara yang tidak boleh tasawur ternafinya. Ay ma la yutasawwaru ayyan adima. Perkara yang tak boleh nak tasawur bahawa ketiadaannya, indam. Tiadanya ayyan tafi. Tu tengok di tafsir tu, nafyu dengan yang tafi. Ternafi. Ternafi. Tak boleh nak tasawur tak ada. Tak boleh nak tasawur tidak. Gitu. Jadi itu maksud ma la yutasawwaru adamuhu. Bukan tak boleh tasawur Adam tu makna dia itu perkara adami. Tapi maksudnya tak boleh nak tasawur ternafi tu. Bagaimana itu? Maksudnya balil muradu ma la yutasawwaru nafyuhu ay ma la yutasawwaru ayyan adima ayyan tafi, bahawa tiada dia dengan maksud ternafi bisidqi naqidihi, dengan benarnya nakid dia, lawang dia. Itu maksud tak boleh tasawur nafi. Tak boleh tasawur nafi tu. Dengan maksud kalau nafi kita akan membenarkan nakid dia. Kita akan membenarkan lawangnya. Bila kita nafi kidam, kita akan membenarkan hudus. Itu maksud tak boleh nafi tu. Tak boleh tasawur nafi. Nampak? Boleh. Bisidqi naqidihi, dengan membenarkan nakid dia, lawan bagi sifat itu. Fal qidamu, maka qidam contoh. Masalah sebagai contoh. La yutasawwaru nafyuhu. Tak boleh nak tasawur ternafi dia itu. Tak boleh nak kita bayang dan juga kita tasawur tak ada dia tu. Ataupun dak dia tu. Tak boleh nak tasawur.
bisidqi naqidihi, dengan kita benarkan lawannya. Apa dia? Wahwal hudus, iaitu baharu. Tak boleh nak terima dia itu baharu. Wa in kana huwa fi dhatihi amran adamiyan, walaupun kidam itu pada diri dia sendiri, dia itu amrun adami, perkara bangsa tak ada, benda yang mafhumnya adam. Boleh. Jadi itu pengertian bagi apa nama ni, ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu tu, makna adam tu. Okey. Fal muradu bi adamil wajibil madhkur, maka yang dikehendaki dengan adamil wajib, ketiadaan wajib yang tersebut, fi ta'rif, pada ta'rif itu, huwa nafyuhu, iaitu menafikannya atau ternafinya, bisidqi naqidihi, dengan kita membenarkan lawannya. La adamu, bukan dengan makna al-adamul muqabilu lil wujud, bukan dengan makna adam yang lawan bagi wujud. Bukan makna adam tu. La yutasawwaru fil aqli adamuhu. Adamuhu tu bukan maksud adam lawan wujud. Boleh. Contoh mana? Contohnya sebagaimana berlaku ini dalam apa nama ni, kalam Arab, at-tashakki minal aqdari min adamir ridha 'alal mukhtari. At-tashakki minal aqdari. At-tashakki minal aqdari. Merungut, tasyakki ni syakwa, mengadu-ngadu, merungut-rungut daripada ketentuan qadar, ketentuan, min adamir ridha 'alal mukhtari, ialah dengan sebab ketiadaan redha di atas al-mukhtar, Tuhan yang memilih. Orang yang tasyakki, apa nama ni, mengadu-ngadu, dia syakwa, apa ni, yang mengadu-ngadu lah, tak puas hati dengan qadar ini kerana sebab dia tidak redha di atas pilihan Allah Ta'ala yang mukhtar, yang dia itu memilih setiap perkara. Okey. Boleh jadi itu syahid dia, lepas dia akan sebut ni. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ma kana lahumul khiyarah. Allah Ta'ala kan yang pilih kan. Jadi dia mengadu-ngadu dan juga tidak puas hati itu kerana sebab tak redha. Wa ka qauli Hassan, seperti qaul Hassan bin Thabit. Ini qaul Hassan bin Thabit, sahabat Nabi ni. Rubba ilmin adha'ahu 'adamul mali wa jahlin ghatta 'alaihi an-na'imu. Rubba, alangkah banyaknya. Dalam setengah riwayat syair dia bukan ilmin, hilmin. Siapa ada naskah dengan hak hilmin. Jadi hak kita ni ain, boleh juga. Tapi banyaknya syair Hasan ni hilmin. Ala kulli hal makna tu mutaqarib. Merungut. Ya Ustaz Raziki. Mengadu, merungut daripada kadar ketentuan itu kerana tidak redha terhadap Tuhan yang memilih. Jadi ada sebahagian daripada dalam bait syair bagi Hassan bin Thabit ini, rubba hilmin. Kat kita ni dengan ain, rubba ilmin. Jadi siapa ada ha tu tak salah lah. Bahkan yang banyaknya dengan ha. Okay. Rubba hilmin adha'ahu 'adamul mali. Alangkah banyaknya kebijaksanaan, hikmat itu jadi hilang kerana ketiadaan harta. Wa jahlin ghatta, ay wa rubba jahlin ghatta 'alaihi an-na'imu. Dan alangkah banyaknya kejahilan yang meliputinya oleh nikmat-nikmat. Jadi ini diceritakan bahawa kadang-kadang orang ada ilmu ataupun orang ada hikmat, ada kelembutan kebijaksanaan tu, tapi kerana tiada duit, orang akan sia-siakannya. Adha'ahu, disia-siakannya. Tak jelas kan?
Disia-siakannya oleh adamul mal, ketiadaan harta. Jadi sebab tak ada harta, orang tak peduli. Orang tidak peduli sebab harta tak ada. Walaupun dia ada ilmu ataupun ada kebijaksanaan, ada hikmah. Wa jahlin ghatta alaihi na'imu, dan kejahilan, alangkah banyaknya kejahilan yang diliputi ke atasnya dengan nikmat-nikmat. Tapi orang-orang yang jahil ni, nikmatnya banyak, kaya, mewah dan seumpamanya. Ya, itulah hakikat yang berlaku kerana dunia ni apa-apa dengan duit. Dengan duit. Maka di sini tengok, adamul ridha dengan adamul mal. Fa innal murad, maka yang dikendak sesungguhnya, yang dikendaki ialah nafyur ridha, menafikan ridha tu. Adamul ridha, adam dengan maksud menafikan ridha. Wa nafyul mal, dan menafikan harta. Dengan makna apa? Dengan ada lawang dia tu. Biwujudi sukhti, dengan adanya sukhti, murka. Dak redha makna murka. Tak murka, kerana murka di atas Tuhan. Marahlah maksudnya. Wal faqri adamul mal, dengan maksud lawannya ialah faqri, kefakiran. La kaunuhuma, bukan keadaan kedua-duanya itu adamiyaini, adamiyaini, kedua-dua itu benda yang adami. Adamiyaini, bukan adamul ma tu benda yang adami, yang mafhumnya adam. Bukan adamul ridha itu perkara yang mafhumnya adam, tapi benda yang makna lawang dia. Okey. Boleh? Habis. Kemudian kata Muhashshi rahimahullahu ta'ala, wal aqlu 'inda Syafi'i wallahu ta'ala a'la wa alam. Kita berhenti situlah untuk malam ni. Okey, sebab ni perbahasan ni tu juga ni. Nampaknya situ tempat molek dah tu. Maka kita sambung pada masa-masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.